عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، وخصوصا إلى روح صاحب الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي، وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا على طريقة أهل السنة والجماعة وسائر سادتنا والسلكين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayahanda bunda adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diizinkan untuk berada di dalam majlis ilmu, dan kita masih lagi digerakkan hati untuk hadir. Kita masih lagi diberikan taufik dan juga inayah untuk melakukan ketaatan, dan kita masih lagi diberikan keamanan dan juga kesejahteraan. Mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah pada saat dan ketika ini, diangkat segala kesusahannya, diberikan kemenangan untuk segala dan seluruh pejuang-pejuang agama Allah, dan dihancurkan segala musuh-musuh Allah wa Zionis la'natullah, dan Allah Ta'ala memberi kemenangan yang segera buat umat Islam. Allahumma amin. Kita sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati, Syifa'ul Qulub, Dawa'ul Qulub, yang telah dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuaidim Talabatul Ilmu Syarif fil Haram Al-Makki. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahawasanya mati itu huru-hara yang sangat besar. Baik, jadi kita sambung perbahasan dalam kitab kita ini, masih lagi pada membicarakan bab yang ke-10, yakni bab yang terakhir pada menyatakan ingat akan mati, zikrul maut. Baik, jadi pada pertemuan yang lalu kita ada membicarakan tentang beberapa hadis Rasulullah SAW, iaitulah baginda Nabi SAW menceritakan kepada kita siapakah orang mukmin yang berakal, orang mukmin yang cerdik, yang pintar, iaitulah orang yang banyak mengingati, menyebut tentang kematian, lalu mereka itu melakukan persiapan dan juga persediaan untuk menghadapi kematian, dan juga persiapan untuk mereka melalui perjalanan yang sangat jauh. Jadi perjalanan hidup kita ni, perjalanan sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, tidak hanya terhenti di dunia ini, bahkan ini hanyalah destinasi yang kedua selepas daripada ataupun destinasi yang ketiga setelah mana kita melalui alam roh, alam rahim dan alam dunia. Masih banyak lagi destinasi-destinasi yang perlu kita lalui di alam barzakhnya, di alam kebangkitannya, di alam mizannya, di alam kita dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyarnya, sehinggalah perjalanan yang terakhir kita setelah kita lalui mizan, sirat dan sebagainya, maka kita akan menuju sama ada ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka, wal'iyazu billahi min zalik.
Jadi perjalanan kita selepas ni, destinasi setelah kita hidup di dunia ni, iaitulah kematian. Dan tidak ada satu orang pun yang mungkin terlepas daripada kematian. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana jua kamu berada, maut, yakni kematian itu pasti akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Seperti mana kisah yang kita sebutkan pada minggu lepas, iaitulah kisah yang berlaku ketika mana di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kisah yang berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman, iaitu satu orang laki-laki yang memohon kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam untuk dihantar dia di suatu tempat yang jauh daripada manusia ketika mana Malikul Maut datang untuk menemui dia, untuk menjemput ajalnya. Akhirnya lelaki tadi yang lari daripada kematian itu bertemu juga dengan kematian, dan tidak akan sekali-kali, tidak boleh sekali-kali dia lari daripada kematian tersebut. Nah, jadi cerita tersebut ada disebutkan di dalam kitab Majalisus Saniyah karangan Syekh Ahmad bin Syekh Al-Hijazi Al-Fusini. Nah, baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian dalam ayat lain juga Allah Ta'ala sebutkan, dan ayat ini selalu kita dengar, apa kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sebenarnya kematian yang kamu larikan diri daripadanya itu tetaplah ia akan menemui kamu. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, tempat asal kita daripada Allah. Kita daripada Allah, kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah. Ayat yang kita bacakan, qalu inna lillah, sesungguhnya kami ini datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah Ta'ala jualah tempat kami akan dikembalikan. Nah, jadi summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan serta membalasnya, iaitulah jannatul khuld ataupun darul jazaa, negeri akhirat, tempat pembalasan, tempat kita menerima segala apa yang kita lakukan. Dalam satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bagaimana kata Nabi, khattan nabiyyu khattan murabba'an وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله يحيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطة الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نشهه هذا. Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak cerita tentang kematian, Nabi melukis, Nabi menulis, Nabi melakar sebuah garis 4 segi. Nabi lukis atau Nabi lakar, Nabi memberi gambaran kepada para sahabat dengan melakar garisan 4 segi. Lalu Nabi pun membuat garis tengah keluar darinya. Baginda membuat garis-garis kecil
kepada garis yang ada di tengah ini dari tepinya yang berada di tengah. Lalu baginda bersabda, ini manusia dan ini ajal yang mengelilinginya. Kalau kita boleh bayangkan, atau yang telah mengelilinginya. Yang keluar ini adalah angan-angan, yaitu garis-garis kecil. Ini adalah musibah-musibah. Jika ini luput daripadanya, ini pasti mengenainya. Jika ini luput daripadanya, ini pasti mengenai. Wa in akhata'ahu hadha nashahu hadha. Jadi Nabi memberi gambaran kepada kita satu lakaran 4 segi, yang mana di tengah-tengahnya itu ada satu titik. Bagaimana angan-angan manusia, bagaimana seseorang itu terkadang dia ingin melakukan sesuatu perkara, belum sempat lagi dia mencapai sesuatu perkara itu, maka kematian merakut diri, kematian mendatangi dirinya, ajal mengelilinginya, atau dia telah pun mengelilingi ajal tersebut. Perumpamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita ini supaya kita kena ingat bahawasanya kematian itu sebenarnya suatu perkara yang sangat hampir, yang sangat dekat dengan kita, yang boleh jadi pada perkiraan kita ni masih lagi diberikan kehidupan yang panjang. Kita mungkin belum lagi mendatangi dengan kematian. Sedangkan hakikatnya kematian itu sedang menanti-nanti kita, sedang menunggu-nunggu keadaan diri kita. Sebab itu di dalam kitab Al-Mau'izah Al-Mu'min min Ihya Ulumuddin dinyatakan bahawa manusia itu terbahagi kepada 3 golongan, 3 keadaan. Yang pertama, manusia ataupun golongan yang tidak pernah mengingati tentang kematian, bahkan sangat jauh daripada dia memikirkan, dia mengingatkan tentang kematian. Dan mereka ini lebih sibuk dengan urusan keduniaan. Tak pernah terdetik pun di dalam hati dia yang dia ni akan mati, yang dia ni pasti akan kembali kepada Allah. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, golongan yang banyak mengingati kematian untuk menimbulkan rasa takut dan gerun di hati dia, supaya dia lebih banyak bertaubat kepada Allah. Sebab kematian itu dia panggil perkara yang memutuskan segala kelazatan. Dengan mengingati kematian itu, maka kita akan bersegera bertaubat kepada Allah. Dengan mengingati kematian itu, kita akan melakukan ketaatan dengan bersungguh-sungguh. Dengan mengingati kematian itu akan menghadirkan rasa khusyuk di hati kita ketika mana kita menunaikan sembahyang dan sebagainya. Jadi golongan kedua ni dia banyak mengingati kematian supaya hati dia ni sentiasa takut, hati dia ni berasa gerun kepada Allah, dan supaya dia ni banyak melakukan, dia banyak bertaubat kepada Allah. Maka golongan ini kadang-kadang dikatakan tidak menyukai kematian kerana berasa takut kalau dia tidak sempat untuk bertaubat sepenuhnya. Di samping dia mahu menambahkan kebaikan dan meningkatkan bekalan ke akhirat. Itu golongan yang kedua. Manakala golongan yang ketiga, iaitulah golongan yang sangat menanti-nanti saat kematian. Kerana apa? Kerana dia berasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Pencipta, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Itulah seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika mana Rasulullah berada di dalam keadaan yang sakarat, Nabi menyebut ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, kepada Tuhan yang Maha Tinggi, kepada Tuhan tempat aku ingin kembali. Kerana apa? Kerana kematian itu hakikatnya adalah pertemuan di antara dua kekasih, orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Maka kenapa dia perlu bimbang? Kenapa dia perlu takut? Kenapa dia perlu risau? Kerana itulah pertemuan yang pasti, itulah
perkara yang dinanti-nantikan, itulah perkara yang diharap-harapkan. Supaya apa? Supaya kerinduan dia itu dapat dibalas, kerinduan dia itu dapat ditunaikan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menceritakan tentang satu perkara yang perlu kita ingat bila sebut tentang kematian ini. Setiap orang akan melalui sakarat. Sakarat ni maknanya kesakitan, kepedihan, proses di saat roh nak keluar daripada jasad kita. Jadi roh ni dia duduk dengan jasad kita ni lama mana? Sejak daripada kita ni diciptakan oleh Allah di dalam perut mak kita. Nah, waktu kita mula-mula dijadikan oleh Allah daripada setitis air maninya, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Nah, mudghah, alaqah, kemudian dijadikan oleh Allah tulang belulang, hinggalah jasad tadi itu sempurna di dalam perut ibu kita, ditiupkan oleh Allah roh, hiduplah kita sebagai seorang insan, manusia, roh yang bersama dengan jasad hingga cukup 9 bulan, keluar jasad ini, manusia kita lah. Nah, roh itu tetap bersama dengan jasad hingga kita membesar, hingga sampai ke saat ini roh ni bersama dengan jasad kita ni. Akhirnya sampai tibanya kematian, roh tadi ini akan dicabut oleh malaikat maut, keluar roh daripada jasad. Setengah riwayat mengatakan ketika mana roh ingin keluar daripada jasad ini, maka tidak ada kesedihan yang dirasai, ataupun kita kata perpisahan yang menyedihkan. Nah, ketika tu roh kita akan bersalaman di antara satu sama lain dengan jasad kita. Nah, roh yang berada di kaki seolah-olah bayangan sahaja yang diceritakan oleh beberapa kitab. Nah, kemudian apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, sakarat itu benar. Nah, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi sakaratul maut ini juga boleh kita sebut sebagai kedahsyatan, suatu tekanan, suatu himpitan, kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Dan makna bil haq, yang perkara yang benar adalah perkara akhirat. Sehinggalah manusia ni sedar, kita ni akan sedar, dia yakin dan mengetahuinya. Bahkan ada yang berpendapat al-haq itu adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya telah menjadi tiba sakaratul maut dengan kematian. Jadi dalam ayat yang lain, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan, nah, bila mana manusia ni wa anfiqu mimma razaqnakum minkum ayati ahdakum maut, lalu manusia ni kata laula akhartani ila ajalin qarib. Bila manusia ni dah dekat sangat dengan kematian, malaikat maut mari. Malaikat maut kata, aku nak cabut dah roh kamu ni. Lalu ketika mana kita berhadapan dekatnya saat nak kematian ni, kita dapat lihat wajah malaikat maut. Sekarang ni memang kita tak nampak, nah, kita tak boleh tengok, kita tak nampak dengan mata kasar kita. Tetapi di saat-saat penghujung ajal kita, di saat-saat kita berada di sakarat, waktu tu kita nampak wajah malaikat maut. Maka ulama menafsirkan ayat tersebut, bila malaikat maut ni mari dekat dengan kita, nak cabut nyawa kita tu, apa perkataan yang keluar di hati kita ketika tu, laula akhartani ila ajalin qarib, boleh tak beri kepada aku masa
Sejak tak pun dah cukup dah, supaya aku boleh melakukan ketaatan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku boleh bersedekah, aku boleh melakukan kebaikan, amal soleh. Tapi apa kata Allah? Nah, kata Allah Taala, wa akum walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak akan dilewatkan sekali-kali ajal kamu walaupun satu saat. Wallahu khabirum, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ketika itu Malikul Maut kata tak ada masuk, tidak akan dilewatkan walau sesaat. Sebab itu Allah Taala juga sebut dalam ayat-ayat lain, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali jangan idza balagatit taraqi, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Kalau kita tengok ada video seorang ustaz yang berasal daripada Terengganu, beberapa bulan yang lalu telah meninggal dunia, setelah mana dia menyampaikan kuliah subuh di Shah Alam. Bagaimana bunyian sakarat, ada bunyi dia lebih kurang begitulah kita kata, bunyi di saat nafas sampai ke kerongkongan. Jadi bagi mereka yang pernah berhadapan, pernah berada di situasi orang yang di saat-saat penghujung kematian dia, maka dia akan dengar perkara tersebut. Bahkan ini yang disebutkan oleh Allah, kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan, wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Jadi kita masa tu bagi manusia dia akan rasa bimbang. Kalau dia rasa cemas pun saat itulah hak paling dia rasa cemas sekali. Setiap orang akan rasa itu, kecuali orang yang terpilih, seperti mana yang disebutkan oleh ulama tadi, golongan yang ketiga. Memang hak tu dah penantian dia, memang hak tu dah saat-saat yang ditunggu oleh dia. Selama kini hak dia duk mengadu, selama kini hak dia dah lihat. Sebab itu setengah daripada perkataan ulama, dia kata bagi ahlillah, bagi orang arifun billah ni, Allah dah beri isyarat, Allah dah bagi kepada dia suatu firasat ketika mana di saat dia nak bertemu dengan Allah, dia dah boleh rasa firasat dia. Nah, kadang-kadang ketika tu dia bagi nasihat kepada anak cucu dia, dia bagi nasihat kepada anak murid dia. Mana kata dia sebut tu benda yang benar. Dia pakai ini sendiri menurut ataupun kita kata melalui pengalaman kita sendiri pun kita tengok begitu. Nah, dia besar kata, bang besar ni kata, malam ni sekian mungkin tak ada. Mana firasat hati dia tu dia berasa begitu. Jadi bila dia leno kok dia masuk dalam bilik dia untuk beribadat, memang dia tak ada semua. Itu bagi orang-orang yang soleh dan setengah-setengah orang yang dipilih oleh Allah, dia dapat rasa firasat yang dia ni sudah dekat dengan kematian. Sebab hati dia masa tu dah tawar dah. Allah Ta'ala dah hilangkan rasa kepada perkara-perkara keduniaan, tak berasa nak, tak berasa lazat, tak berasa nikmat. Sebab apa? Sebab dia rasa masa tu dia nak musyahadah dengan Tuhan dia. Itu bagi setengah orang yang dipilih oleh Allah. Tapi walikkan kebanyakannya setiap orang dia tidak akan lepas seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, wa dhanna annahu al-firaq. Di saat sakarat ketika itu dia akan rasa itulah saat dan waktu perpisahan dia dengan dunia. Roh ni akan keluar daripada jasad
yang selama ini duduk menumpah, selama ini duduk dengan diri kita. Wal taffatis saqu bisaq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Jadi roh akan keluar bermula daripada kaki naik sampai ke betis. Sebab tu setengah orang yang nak mati ni, bila kita pegang, mungkin kepala dia, badan dia tu masih panas lagi, tapi kaki ni sejuk dah. Mana roh tu separuh dah keluar, mengalir. Dan orang yang beriman kepada Allah, Malikil Maut, akan menarik rohnya secara cermat, secara halus, secara perlahan-lahan. Berbeza dengan orang yang melakukan kejahatan, orang yang kufur kepada Allah, Malikil Maut akan mencabut rohnya dalam keadaan yang kasar, dalam keadaan yang keras, dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Sedangkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut rohnya secara lemah lembut, ketika tu Fatimah binti Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, ada di samping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana hadis daripada Anas bin Malik, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashsha faqalat Fatimah alaiha salam فقالت فاطمة عليها السلام وأخرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي وفاته اليوم رب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد. Jadi waktu tatkala keadaan Nabi semakin tenang, roh nak keluar daripada jasad, seperti mana kita tahu Malikul Maut ni mencabut nyawa Rasulullah sangat lemah lembut, kita kata, sangat bergaluh. Jadi ketika tu Fatimah kata, alangkah berat penderitaanmu wahai ayahku. Fatimah lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan kesakitan sakarat. Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, tidak ada lagi penderitaan atas ayahmu setelah mana hari ini wahai ananda. Itu apa yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi kata Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, ila rabbika yauma izinil masaq, dan kepada Rabb engkaulah pada hari itu kamu akan diusir, kamu akan dihalau, kamu akan pergi menemuinya. Baik. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma bercerita di saat menjelang ajal menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita baca bagaimana kisah keadaan Fatimah Az-Zahra melihat wajah ayahnya yang mulia, ini apa yang diceritakan oleh Aisyah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw 'ulbatun fiha ma'un faj'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin thumma nasaba yadahu faj'ala yaqulu fi أخرجه البخاري كالرقاق باب سكرات الموت وفي المغازي باب مرض النبي ووفاته الرفيق الأعلى حتى قبض ومات. Bahawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu bekas dari kulit yang berisi air. Ada satu bekas di hadapan Nabi ketika itu Aisyah bersama dengan Rasulullah. Di dalam bekas tersebut berisi air. Lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya, yakni Aisyah mengambil tangan Rasulullah lalu mencelup
mencelup air di dalam bencana tersebut, dalam berkah tersebut, dan membasuh kedua muka Rasulullah. Lalu Nabi berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, kepedihan, memiliki kesakitan. Kita ni mungkin kalau luka kita kata sakit, tercedera, kemalangan ke apa, memang sakit. Itu hanya sedikit sahaja kesakitan yang dirasai. Tetapi di saat ketika ruh nak keluar daripada jasad, itu tidak ada gambaran yang boleh diceritakan. Lalu bila perkara itu berlaku, Nabi kata sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa kepada Allah, ila rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, menuju kepada Tuhan. Rafiq ni kita kata sahabat, kekasih, al-a'la, yang maha tinggi. Jadi Nabi tak bimbang, Nabi tak takut, Nabi tak sedih pun meninggal. Nabi tak sedih, bahkan Nabi gembira, Nabi bahagia. Bahkan cerita ni cerita yang panjang, satu hadis bagaimana Malikul Maut dan Jibril diperintahkan oleh Allah untuk turun. Bahkan Allah sebut, Amba rasa pernah cerita dah cerita ni di sini dulu. Allah Ta'ala beritahu kepada Malikul Maut. Allah kata, wahai Malikul Maut, mu turun, mu beri salam kepada Rasulullah. Sekiranya Rasulullah izinkan untuk engkau masuk, maka mu masuk. Bahkan setiap para rasul itu diberikan pilihan oleh Allah, sama ada dia nak meninggal ataupun dia nak menangguhkan lagi ajal. Allah Ta'ala bagi pilihan kepada mereka. Maka Malikul Maut dan Jibril itu memberi salam. Ketika itu Fatimah berada di rumah Rasulullah SAW. Malikul Maut memberi salam, dan Malikul Maut orang panggil apa ni, menyamar, tidak datang dengan wajah yang sebenar lah. Mana dia datang dengan wajah manusia, bagi salam. Lalu Rasulullah tengok, wahai Fatimah, siapakah yang hadir? Fatimah kata, ayahku sedang berada dalam keadaan yang sangat tenang. Maka Nabi Nabi pun menjawab salam, Nabi mengizinkan. Lalu Rasulullah bagi tahu kepada Fatimah, ketahuilah engkau wahai Fatimah, yang hadir ini adalah satu makhluk Allah yang berapa ramai dah yang hilang, yang hilang nyawanya. Maknanya Malikul Maut lah, mudah ceritanya begitu. Akhirnya itulah keadaan yang berlaku. Malaikat Jibril bentangkan kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, sesungguhnya pohon-pohon di dalam syurga telah pun masuk ranum, bidadari-bidadari telah pun bersiap-siap menanti kehadiranmu. Malaikat berbaris-baris daripada langit dunia hingga ke langit langit sana tu menyambut kedatangan engkau, roh engkau. Maka Nabi kata, aku bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat pemberian. Tapi ini satu kisah yang menyedihkan. Nabi kata, khabarkan kepada aku wahai Jibril, bagaimana keadaan umat, yakni keadaan orang-orang yang menunaikan haji selepas daripada kewafatanku, orang-orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu selepas daripada kewafatanku. Mana Nabi nak tahu kepada dia nasib hak berlaku kepada umat dia setelah mana beliau ataupun baginda wafat, meninggalkan dunia ini. Lalu Allah Ta'ala mendengar doa dan juga rintihan Rasulullah. Maka kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mendengar keluhan, Allah mendengar akan permintaanmu. Maka gembiralah wahai kekasih Allah, sesungguhnya telah diharamkan syurga itu bagi seluruh umat-umat Nabi yang terdahulu,
setelah mana ataupun kecuali apabila umat engkau terlebih dahulu memasukinya. Ini dipanggil kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah SAW beserta dengan umat dia. Nah, jadi ketika tu bila Nabi dengar maknanya syurga ni tidak akan dimasuki oleh umat Nabi lain, umat Nabi Adam, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi-Nabi yang sebelum ni, setelah mana umat Nabi Muhammad dulu penuh masuk dalam syurga, barulah Allah Ta'ala buka ke syurga ni bagi umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Bila Rasulullah dengar doa itu, Nabi gembira yang tidak ada terhingga. Ini menunjukkan cinta Rasulullah kepada diri kita. Dan ketika itu Rasulullah pun bagi tahu kepada Malikul Maut, wahai Malikul Maut, jadi sekarang aku sudah tenang, aku dah lega dah. Maka tunaikan, laksanakanlah seperti mana yang engkau telah perintahkan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah taala, Sayyidatina Aisyah menceritakan bagaimana ma aghbitu ahadan bihawli mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak iri hati, yakni aku tidak cemburu kepada sesiapa pun atas kemudahan kematiannya setelah mana aku melihat kepedihan kematian yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk. Dalil penguatnya keumuman firman Allah, yaitulah kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasai kematian. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu ada sakarat, ada kepedihan. Namun tingkat kepedihan setiap orang itu adalah berbeza-beza. Semua orang akan merasai sakarat, kepedihan, kesakitan, tapi kesakitannya itu berbeza mengikut keimanan dan darjat seseorang di sisi Tuhan. Mungkin orang ni dia berasa sakit, tapi sakit dia tu sedikit. Orang ni sakit tapi kuat daripada yang pertama. Baik, kemudian kata pengarang kita dan ketahui olehmu bahwasanya mati itu huru-hara yang sangat besar. InsyaAllah lagi akan datang bagaimana beberapa hadis Nabi menceritakan tentang khabar gembira bagi orang yang beriman di saat-saat dia mati, di saat-saat dia meninggal. Begitu juga khabar kesedihan, khabar kesengsaraan, bagaimana orang-orang yang derhaka, khabar buruk daripada para malaikat kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.